Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan pentaksiran berterusan bagi kod subjek GISC 1082, isu semasa dan cabaran masa depan yang bertajuk konflik persempadanan dan isu pencerobohan sempadan laut di Malaysia. Sebelum itu, marilah kita berkenalan dengan ahli kumpulan. Saya Nurin Insyirah binti Muhammad Izani bersama dua orang rakan seperjuangan saya, Nisa Farzana binti Ismaudin dan Nur Afrina binti Abdul Hamid. Kami telah memilih artikel yang bertajuk Perundangan dan Implikasi Pencerobohan Nelayan Asing di Perairan Pantai Timur Semenanjung Malaysia untuk dianalisis dan dibincangkan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, suka untuk saya terangkan apa itu sempadan laut. Sempadan laut atau sempadan maritim adalah pembahagian bayangan kawasan permukaan air berdasarkan kriteria geopolitik. Jadi pernah tak kita terfikir macam mana sempadan laut bagi sesebuah negara ditentukan? Sebenarnya, dalam artikel 3 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 ada menyatakan bahawa setiap negara berhak untuk menuntut wilayah maritim sejauh 12 batu nautika atau 1.151 km dari garisan pangkal atau garisan pantai. Dan dalam artikel 58 ada dinyatakan bahawa setiap negara juga berhak untuk menuntut zon ekonomi eksklusif ZEE sejauh 200 batu nautika atau 370.4 km dari garisan pangkal atau garisan pantai. Jadi secara umumnya kawasan perairan Malaysia adalah meliputi perairan Selat Melaka dan Laut Cina Selatan yang kalau kita dapat lihat dari sudut geografinya kaya dengan pelbagai sumber ekonomi seperti minyak dan hasil laut termasuk pelbagai spesies ikan terutama di kawasan perairan perikanan Malaysia. Tapi kawasan perairan Malaysia sebenarnya berdepan dengan cabaran apabila sempadan laut Malaysia sering diceroboh oleh nelayan asing sehingga timbulnya isu pencerobohan nelayan asing di perairan negara. Oleh itu, isu yang akan kami ketengahkan ialah isu pencerobohan nelayan asing di perairan Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Pencerobohan nelayan asing di perairan Pantai Timur Semenanjung Malaysia dikaitkan dengan perikanan IUU iaitu penangkapan ikan secara haram, illegal, tidak dilaporkan unreported dan tidak terkawal unregulated, di mana Malaysia berdepan dengan pencerobohan kawasan perairan ZEE Malaysia oleh kapal vessel penangkapan ikan dari negara jiran, khususnya dari negara Vietnam. Buktinya, statistik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menunjukkan sebanyak 1,629 penahanan bot nelayan asing telah dilaksanakan sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2022. Manakala pasukan polis marin PPM berjaya melaksanakan 48 kes tangkapan dengan pecahan 11 bot nelayan Thailand, 12 bot nelayan Vietnam dan 13 bot nelayan Indonesia sejak Januari 2020 hingga Disember 2022. Dan kes pencerobohan nelayan asing yang terbaru adalah pada 21 Disember 2023 di mana APMM sekali lagi menahan sebuah bot nelayan Vietnam yang membabitkan rampasan bernilai hampir RM1.5 juta. Tapi kenapa nelayan asing suka menceroboh di kawasan perairan Pantai Timur? Berdasarkan artikel, faktor pertama berlakunya pencerobohan nelayan asing adalah kerana kekayaan sumber yang terdapat di perairan Pantai Timur Semenanjung. Dalam sesi temu bual bersama Pegawai Perikanan Bahagian Perlindungan Sumber Jabatan Perikanan Malaysia di Putrajaya pada 23 November 2020, beliau berkata perairan Pantai Timur Semenanjung Malaysia yang terdiri daripada Kelantan, Terengganu dan Pahang mempunyai laut yang luas serta kaya dengan pelbagai spesies ikan dan sotong yang bernilai tinggi. Buktinya, kajian penyelidikan stok sumber perikanan di Malaysia pada tahun 2022 yang dijalankan oleh Pasukan Penyelidikan Jabatan Perikanan mencatatkan nilai biojisim biomass bagi sumber demersal, pelajik, tuna, udang dan sotong adalah sebanyak 1.31 juta tan metrik yang bernilai 11.0 bilion ringgit. Selain itu, sejak Malaysia menuntut kawasan perairan ZEE pada tahun 1980, Akta ZEE 1984 yang telah digubah memperuntukkan kuasa kepada Malaysia untuk mengurus dan mengeksploitasi sumber hidupan laut dan bukan hidupan laut. Maka dengan tuntutan tersebut, keluasan kawasan perairan negara telah bertambah daripada 47,000 kepada 162,000 batu nautika persegi sekaligus menonjakkan industri perikanan laut Malaysia berikutan pertambahan pengeluaran ikan di negara. Oleh itu, jelaslah bahawa kekayaan sumber di perairan Pantai Timur menjadi daya tarikan kepada
nelayan asing untuk melakukan pencerobohan. Faktor kedua yang menyumbang kepada pencerobohan nelayan asing berdasarkan artikel adalah disebabkan oleh kepupusan sumber perikanan di Teluk Siam akibat eksploitasi berlebihan dan penerokaan bot Thailand dan Vietnam yang tidak diurus takbir oleh sektor perikanannya secara efisien. Jadi disebabkan sumber laut di kawasan perairan ZIE Malaysia masih terkawal, mereka tertariklah untuk menangkap ikan di kawasan perairan Malaysia. Walaupun sebenarnya pengawasan sentiasa dijalankan, tapi disebabkan jarak di antara sempadan Malaysia dan sempadan negara jiran seperti Vietnam dan Thailand tu adalah berhampiran, berdekatan. Jadi mereka mudah untuk memasuki perairan negara kita dengan menggunakan pelbagai modus operandi. Oleh itu, kita juga sedia maklum bahawa negara dengan kawasan perairan yang kecil dan kurang sumber laut akan memaksa mereka untuk menceroboh ke kawasan perairan negara kita bagi mendapatkan sumber laut. Faktor terakhir yang mendorong kepada pencerobohan nelayan asing berdasarkan artikel adalah disebabkan oleh keadaan sosioekonomi dan tahap tadbir urus yang tidak berkesan, iaitu kurangnya ketelusan pihak kerajaan dalam membuat keputusan dan pelanggaran etika dalam perkhidmatan awam menyebabkan berlakunya rasuah berhubung pentadbiran pengurusan perikanan. Menurut An-Nakim 2019, perikanan IUU sukar dikendalikan kerana mekanisme penguatkuasaan undang-undang telah dijangkiti rasuah di mana pelaku akan menyogok pegawai penguatkuasa supaya mereka dapat menggunakan perairan tanpa rasa takut yang mereka akan didakwa. Misalnya, mereka akan menggunakan khidmat orang tengah atau rana untuk menyogok pihak berkuasa supaya mereka terlepas daripada tindakan undang-undang. Jadi keadaan ini sebenarnya menjejaskan industri perikanan negara apabila kehadiran nelayan asing tidak pernah susut walaupun operasi penguatkuasaan sedang dilaksanakan. Justru jelaslah bahawa kurangnya integriti dalam diri pegawai penguatkuasa menyebabkan isu pencerobohan nelayan asing di perairan pantai timur Semenanjung sukar untuk dibendung. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada modus operandi. Sebelum itu, adakah rakan semua tahu apa yang dimaksudkan dengan modus operandi? Bagi yang belum tahu, jangan risau. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, modus operandi membawa maksud cara ataupun strategi yang dilaksanakan untuk melakukan sesuatu. Jadi, modus operandi yang akan kita bincangkan dalam video ini adalah berkaitan dengan cara nelayan asing menceroboh kawasan perairan pantai timur di Semenanjung Malaysia. Modus operandi yang pertama ialah kebiasaannya nelayan asing menceroboh pada musim tengkujuh ataupun lebih dikenali sebagai musim hujan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, musim ini lazimnya berlaku pada bulan November, Disember dan Januari, iaitu bulan yang mempunyai hujan yang maksimum di kawasan pantai timur di Semenanjung. Umum mengetahui bahawa keadaan laut yang bergelora dan cuaca yang tidak menentu berlaku sepanjang musim tengkujuh. Maka nelayan asing mengambil kesempatan ini kerana mereka mengetahui bahawa penguatkuasa dan nelayan tempatan tidak turun ke laut atas faktor keselamatan. Antara tempat tumpuan ialah Terengganu kerana pada musim ini banyak ikan bergrade A seperti ikan kerapu dan ikan merah serta ikan bermutu tinggi lain boleh dijumpai. Bak kata pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Keterjaminan Makanan dan Komoditi Negeri, Dr. Azman Ibrahim, beliau mengatakan bahawa pada musim ini, ikan-ikan dari perairan laut dalam menghampiri ke kawasan pesisir pantai untuk bertelur. Hal ini menyebabkan nelayan hanya memerlukan 3 hingga 4 jam sahaja untuk menjumpai spesies ini yang selalunya mengambil masa hingga 10 jam. Inilah taktik pertama yang digunakan oleh nelayan asing yang cuba untuk menceroboh perairan Semenanjung pada musim tengkujuh.
Modus operandi yang kedua ialah musim mencandat sotong iaitu pada bulan Mac hingga Jun. Nelayan asing cuba untuk menceroboh pada musim ini kerana banyak sotong yang berkualiti tinggi yang boleh didapati di pantai timur Semenanjung. Kita mendapati bahawa harga bagi 1 kilogram sotong boleh mencecah RM100 hingga RM300 Malaysia. Bagi nelayan asing, lebih-lebih lagi nelayan Vietnam, mereka merebutkan peluang ini untuk mengeksport hasil candat mereka ke negara Jepun. Selain negara Jepun, negara China dan Taiwan juga menjadi perhatian oleh kerana permintaan yang tinggi dan mereka sanggup bayar kepada nelayan Vietnam. Oleh itu, jelaslah mengapa nelayan asing berpusu-pusu untuk ke perairan pantai timur Semenanjung untuk mendapatkan keuntungan bagi setiap hasil candat mereka. Ketiga, modus operandi yang digunakan oleh nelayan asing adalah dengan memalsukan nombor pendaftaran kapal pukat tunda mereka dan mengecatnya menggunakan warna yang sama dengan kapal tempatan bagi melindungi kegiatan haram mereka dihidu oleh penguat kuasa. Strategi licik ini bertujuan untuk mengelirukan pihak penguat kuasa dalam usaha mereka untuk melakukan aktiviti IUU seperti yang dijelaskan oleh sahabat kita Insyirah, iaitu kegiatan menangkap ikan secara haram. Hasil tangkapan dari pihak penguat kuasa, terdapat bot nelayan asing yang telah mengibarkan bendera Malaysia dan bendera negeri Kelantan di samping mewarnakan bot mereka dengan warna merah, iaitu warna yang digunakan oleh nelayan Kelantan. Bukan itu sahaja, malah ada juga yang mengecat bot mereka dengan warna kuning, iaitu warna yang ditetapkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia untuk bot nelayan Pahang. Terdapat juga kes pada tahun 2021 di mana KM Satria berjaya menahan bot Vietnam yang menggunakan nombor pendaftaran bot tempatan di perairan Kuantan. Semasa rondaan OP Kuda Laut, KM Satria mengesan 2 bot yang mencurigakan sedang menjalankan aktiviti penangkapan ikan dan disyaki bot nelayan asing. Lalu KM Satria cuba untuk menghampiri bot tersebut dan kedua-dua bot itu bertindak memadamkan lampu lalu cuba melarikan diri. Namun KM Satria berjaya mengejar dan melaksanakan pemeriksaan ke atas bot tersebut. Mereka mendapati bahawa tiada sebarang dokumen pengenalan diri yang sah dan kesemuanya disyaki warga Vietnam dan menyebabkan mereka ditahan bagi tindakan selanjutnya. Maka jelaslah bahawa ini adalah antara strategi yang digunakan oleh nelayan asing untuk menceroboh kawasan perairan pantai timur di Semenanjung. Baiklah, kita beralih pula kepada kesan-kesan pencerobohan nelayan asing di kawasan perairan pantai timur Semenanjung Malaysia. Antara kesan utamanya adalah menjejaskan ekonomi negara dan nelayan tempatan. Yang kedua, menggugat kedaulatan negara. Dan yang ketiga, menyebabkan kerosakan alam sekitar, khususnya ekosistem laut. Baiklah, di sini kita boleh lihat kesan utama akibat daripada pencerobohan nelayan asing di kawasan perairan pantai timur Semenanjung Malaysia, di mana ianya telah menjejaskan ekonomi negara dan nelayan tempatan. Hal ini dikatakan demikian kerana berdasarkan artikel jurnal yang telah kami pilih, ada dinyatakan di dalamnya bahawa negara kita, Malaysia, telah mengalami kerugian mencecah bilion ringgit, iaitu sebanyak 6 bilion ringgit setahun akibat daripada pencerobohan nelayan asing yang cuba mengaut hasil laut di kawasan perairan negara kita. Antara nelayan asing yang terlibat adalah dari negara Thailand, Vietnam dan Indonesia. Kesan daripada hasil tangkapan laut nelayan asing
dengan kadar yang tinggi akan menyebabkan sumber perikanan di kawasan perairan pantai timur semenanjung ini berkurang, khususnya untuk spesies ikan hiu, tuna, sotong dan udang. Hal ini sekaligus akan menjejaskan ekonomi nelayan tempatan. Seperti yang kita sedia maklum, sumber pendapatan bagi nelayan diraih melalui hasil tangkapan laut yang mereka tangkap. Dengan adanya nelayan asing yang cuba untuk mengaut hasil laut dengan kadar yang tinggi di kawasan perairan negara kita akan menyebabkan nelayan tempatan sukar untuk menjana sumber pendapatan bagi menampung kos sara hidup dan keluarga. Oleh hal yang demikian, ada segelintir mereka akan terpaksa menganggur dan ada segelintir daripada mereka terpaksa mencari pekerjaan sampingan seperti membuat rumah untuk menjana pendapatan harian. Seterusnya, kita lihat pula kepada kesan kedua akibat daripada pencerobohan nelayan asing di kawasan perairan pantai timur semenanjung Malaysia, di mana ianya sedikit sebanyak telah menggugat kedaulatan negara kita. Seperti yang kita semua sedia maklum, sempadan laut merupakan sebahagian daripada lambang kedaulatan bagi sesebuah negara. Oleh itu, tindakan nelayan asing dari Vietnam, Thailand dan Indonesia yang menceroboh kawasan perairan kita menunjukkan sikap mereka yang tidak menghormati kedaulatan negara dan undang-undang perikanan di Malaysia, iaitu Akta Perikanan 1985 atau juga dikenali sebagai Akta 317. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka ini telah masuk ke kawasan perairan di pantai timur semenanjung tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Mereka juga melanggar syarat sah lesen serta menyalahi undang-undang tangkapan dan penggunaan alat dan kaedah penangkapan ikan. Bukan itu sahaja, mereka juga mengancam keselamatan nelayan tempatan kita. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka sering melakukan rompakan terhadap bot-bot kecil nelayan tempatan untuk mencuri hasil tangkapan laut mereka. Oleh hal yang demikian, jelaslah di sini bahawa pencerobohan nelayan asing ini boleh menjejaskan kedaulatan negara, keselamatan masyarakat, sekaligus memberi impak negatif terhadap imej dan integriti sempadan negara di mata negara lain. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada kesan selanjutnya akibat daripada pencerobohan nelayan asing di kawasan perairan pantai timur semenanjung Malaysia, di mana ianya boleh menyebabkan berlakunya kerosakan alam sekitar, khususnya kerosakan ekosistem marin. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap rakus nelayan asing yang melakukan aktiviti perikanan IUU secara tidak terkawal dan berleluasa boleh menjejaskan kemampanan perikanan negara kita. Ini kerana mereka didapati mengeksploitasi sumber laut di kawasan perairan pantai timur semenanjung dengan menggunakan peralatan dan kaedah yang dilarang oleh pihak berkuasa tempatan. Sebagai contoh, nelayan asing ini menggunakan kaedah penangkapan ikan yang bersifat destruktif seperti menggunakan bom tangan dan pukat tunda ganding untuk mengaut hasil ikan dengan banyak dan pantas. Kesan daripada penggunaan kaedah dan peralatan terlarang ini bukan sahaja menyebabkan kerosakan ekosistem marin seperti terumbu karang, bahkan ia juga menyebabkan nelayan tempatan kita sekali lagi hilang sumber pendapatan harian mereka. Setelah membincangkan faktor, taktik dan kesan pencerobohan, marilah kita mengenal pasti apakah cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi pencerobohan nelayan asing di perairan pantai timur. Pertama sekali, menaikkan lagi kadar hukuman denda dan penjara kepada nelayan asing. Hal ini kerana hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang yang telah dipinda di bawah Akta Perikanan 1985
yang telah diluluskan dan dilaksanakan sejak 2019 tidak memberi kesan dan pengajaran kepada nelayan asing. Contoh hukuman tersebut adalah denda dan penjara, namun hukuman tersebut tidak memberi kesan kepada mereka kerana denda yang dikenakan mampu dibayar oleh ejen mereka yang menguruskan. Oleh yang demikian, terdapat cadangan hukuman sebatan kepada nelayan asing selain dari hukuman denda dan penjara yang lebih berat. Kerana hukuman ini dilihat dapat menakutkan nelayan-nelayan asing. Seterusnya, kerajaan perlulah menyediakan lebih banyak kapal ronda terutamanya di perairan pantai timur Semenanjung dengan menempatkannya di lokasi strategik ataupun dipanggil hotspot. Kapal ronda tersebut haruslah mampu menjalankan rondaan pada jangka masa yang lebih panjang serta mempunyai peralatan teknologi yang lebih canggih bagi mengesan mana-mana bot nelayan asing di kawasan laut dalam. Seperkara lagi, kerajaan boleh mewujudkan kejar buru iaitu hot pursuit bagi mengejar dan menahan nelayan asing yang cuba menceroboh sempadan perairan negara kita. Dengan usaha ini, diharapkan supaya keselamatan sempadan perairan Semenanjung dapat dipelihara demi mengekalkan kedaulatan negara tercinta. Ni alamat Zahid. Dapat pensan. Wah sekali. Kalau ada kawan-kawan kita pun, suruh dia pulang. Faham? Baiklah, secara totalnya dapat kami rumuskan daripada artikel jurnal yang telah kami pilih ini, antara faktor utama yang menjadi pendorong kemasukan nelayan asing ke kawasan perairan pantai timur Semenanjung Malaysia adalah kerana kekayaan sumber laut yang dimiliki oleh kawasan perairan itu sendiri. Hal ini sedikit sebanyak telah menarik perhatian nelayan asing, khususnya nelayan dari Vietnam, untuk datang menceroboh masuk ke kawasan perairan negara kita bagi mengaut hasil laut tersebut. Seterusnya, faktor lain yang mendorong kemasukan nelayan asing ke kawasan perairan di pantai timur Semenanjung tersebut adalah kerana faktor kekurangan sumber perikanan di negara mereka. Sebagai contoh yang boleh saya berikan, di Teluk Siam di Vietnam, sumber perikanan mereka telah pupus akibat daripada aktiviti penerokaan yang dilakukan oleh nelayan Vietnam secara berleluasa serta pihak pengurusan pentadbiran mereka yang tidak cekap dan efisien dalam melakukan tugas. Selain itu, nelayan asing yang berjaya masuk ke kawasan perairan negara kita adalah kerana adanya organisasi terancang dan jaringan yang meluas dalam dan luar negara yang membantu melancarkan proses kemasukan mereka ke kawasan perairan negara kita. Oleh itu, jelaslah bahawa aktiviti perikanan IUU yang dilakukan oleh nelayan asing ini merupakan satu tindakan yang menyalahi dan melanggar Akta 317. Malah, perikanan IUU ini juga turut menggugat kedaulatan negara serta mengancam keselamatan masyarakat khususnya golongan nelayan. Bukan itu sahaja, aktiviti perikanan IUU ini juga menjejaskan ekonomi negara dan nelayan tempatan. Sekaligus, ia juga meninggalkan impak yang negatif terhadap ekosistem marin di kawasan perairan Pantai Timur Semenanjung. Sekian, terima kasih.